Penyakit sosial mengancam akidah. Penyakit sosial perosak masyarakat. Gejala sosial di kalangan remaja semakin parah. Ia mesti disekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemankan saya Nurul Hidayah Abu Bakar dalam Remaja Antisipasi. Para penonton yang dikasihi sekalian, sedang anda menyaksikan kami ketika ini di mana anak anda berada, dengan siapa mereka berkawan dan ke mana hala tuju mereka ketika ini. Ini kerana sifat ambil berat seorang ibu dan ayah mampu mengurangkan jejala sosial di kalangan remaja. Saksikan kupasan Remaja Antisipasi minggu ini, jejala sosial di kalangan remaja. Gejala sosial pada masa kini kian menjadi parah dan berada di tahap kritikal, khususnya di kalangan para remaja. Mengapa gejala sosial ini boleh berlaku dalam era globalisasi masa kini? Adakah kita perlu melihat dahulu masalah ini sehingga menjadi barah yang bernanah, baru kita hendak mengatasinya? Gejala sosial adalah satu penyakit umat akhir zaman, dan penyakit ini akan menjadi barah, boleh merosakkan diri dan juga masyarakat. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Ahmad, umat akhir zaman ini mereka akan menuruti langkah Yahudi dan Nasrani yang akan membawa dan menghancurkan umat Islam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sebab itu gejala sosial ini bukan sahaja penyakit, tetapi amalan warisan syaitan dan iblis yang nak membawa kepada kita ke lembah kebinasaan dan kerosakan. Masalah sosial ini merupakan satu masalah hati. Kenapa? Kerana hati manusia yang ada penyakit sosial adalah hati manusia yang kotor. Kotor disebabkan ada gangguan daripada luar, ada gangguan daripada syaitan, ada gangguan daripada musuh utama yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai syaitan yang direjam. Sebab tu untuk kita jauh daripada masalah sosial, kita perlu beramal dan hidup secara Islam. Seks bebas, lari dari rumah, buang bayi, mengedar dan menagih dadah, alkohol, ponteng sekolah, mengugut, menubuhkan kumpulan haram, kesemua yang disebutkan tadi hanyalah sebahagian dari permasalahan sosial di kalangan remaja kita masa kini. Di Malaysia, remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. Oleh kerana bilangannya yang ramai, maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini tidak sedikit. Apa yang menyedihkan, kebanyakan remaja yang terlibat adalah mereka yang beragama Islam. Yang paling kita sedih ialah, yang banyaknya ialah, yang terlibat ialah remaja Melayu dan Islam. Kalau kita lihat statistik gejala dadah, Melayu Islam. Statistik remaja merempit, Melayu Islam. Pembuangan bayi, berzina sebagainya, majoritinya orang Melayu dan orang Islam. Sadaqallahul Azim. Para penonton, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89 yang bermaksud, dan telah kami turunkan kitab iaitu Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Para penonton, apabila kita jauh dengan Al-Quran, maka kita jauhlah dengan pedoman. Apabila manusia hilang pedoman, maka tidak hairanlah manusia mula kembali ke acuan jahiliah. Antara masalah sosial yang hangat diperkatakan hari ini antaranya ialah pembuangan bayi. Fenomena ini seolah-olah menjadi satu kelaziman dalam diri remaja yang tidak berperikemanusiaan.
Mengapa perkara ini terjadi? Adakah remaja di negara kita sangat jahil mengenai agama? Adakah mereka tidak berasa bersalah melihat zuriat keturunan sendiri dibuang di dalam longkang, dibakar atau dibiar begitu saja? Perkara ini amat menyedihkan kerana secara terang-terangan sikap kemanusiaan remaja kita semakin terhapus. Banyaknya anak luar nikah kerana banyaknya gejala pembuangan bayi. Kita akan lihat runtuhnya institusi keluarga. Begitu juga kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kalau kita nak lihat dunia ataupun negara pada masa hadapan, kita lihatlah remaja pada hari ini. Baik remaja hari ini, baiklah negara pada masa hadapan. Tapi rosaknya remaja hari ini akan rosaklah negara pada masa hadapan. Kita tidak mahu negara kita menjadi seperti Amerika Syarikat. Mereka maju, tetapi banyaknya berlaku gejala sosial. Kita tidak mahu seperti Jepun. Mereka maju, tetapi banyaknya kes bunuh diri. Tetapi kita nak negara Malaysia maju tetapi berakhlak. Perkara pertama yang menyebabkan masalah ini berlaku pastinya kurang didikan agama. Dapat kita lihat dengan jelas bahawa didikan agama yang kukuh mampu menjadi benteng kepada diri remaja daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak bermoral. Remaja ibarat kaca yang perlu digilap dengan berhati-hati. Kaca ini terlalu sensitif. Oleh itu, didikan agama amat penting dalam diri remaja serta moral dan sivik perlu ditanam dalam diri mereka. Ya, sebenarnya dalam ilmu psikologi kita perlu puji sebanyak mungkin manusia. Lebih-lebih lagi remaja dan belia. Kerana apa? Umur remaja ini kalau kita tengok sampai umur 33 tahun, dia perlukan perhatian, dia perlukan mesra, dia perlukan satu keadaan yang menyokong hidup dia. Sebab tu sebagai remaja yang baik, dia perlu belajar memuji dan belajar bagaimana menerima pujian. Bila ada kemahiran memuji orang, bila ada kemahiran boleh dipuji, insya-Allah remaja tersebut boleh menjadi seorang remaja yang baik, yang beriman, yang kita sebut sebagai apa? Insan kamil. Wa yukammil, sempurna lagi menyempurnakan. Para penonton, remaja kita pada masa kini sangat berbeza dengan remaja pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lihat saja bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam seawal umurnya belasan tahun dan kemudian mempertahankan Islam bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pula dengan remaja kita? Namun masih belum terlambat untuk kita lakukan perubahan. Ayo kita saksikan bagaimana cara untuk memupuk semula kekuatan di kalangan remaja. Saksikan remaja antisipasi seterusnya. Isu gejala sosial pastinya mendatangkan kebimbangan kepada sesiapa pun. Walaupun kita telah mengetahui punca kepada masalah ini dan kita juga telah nampak kesan-kesan yang dihadapi sekarang seperti kes pembuangan bayi, mat rempit, pelacuran dan sebagainya. Namun kita masih tidak dapat mengatasi masalah ini. Jadi, bagaimana untuk mengatasinya? Antara cara-cara mengatasi gejala sosial ini, saya lihat semua orang harus bertindak menjadi seorang da'i dan pendakwah. Budayakan nasihat menasihati, tegur menegur. Apa yang saya lihat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi ini seorang pendakwah, kaunselor yang hebat. Ketika mana ada seorang remaja datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Nabi tidak marah. Tetapi apa yang Nabi buat ialah Nabi bertanya kepada remaja tersebut, "Apa perasaan kamu sekiranya orang berzina dengan adik perempuan kamu?" "Tentulah saya perangi dan saya akan marah." Jawab Nabi, "Begitulah perasaan orang lain yang berzina dengan adik perempuannya." Lantas Nabi memegang dadanya, Nabi berdoa, "Ya Allah, peliharalah remaja tadi dan ampunkanlah dosa-dosanya." Oleh itu, inilah pendekatan Nabi dan kita lihat bagaimana Nabi ini seorang kaunselor yang baik dengan pendekatan yang murni dan kita harus budayakan dalam masyarakat kita. Ayuh kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk kita sama-sama kembalikan Islam di setiap insan dan hati manusia di atas muka bumi ini. Ayuh pemuda Islam, bangkitlah demi mempertahankan akidah dan agama. Penonton, telah sampai kita ke penghujung rancangan. Sebarang komen dan cadangan anda sila hantar ke remaja.antisipasi@tvAlhijrah.com.
Semoga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakarkan antisipasimu, remaja membangun bersatu. Every time you feel like you cannot go on,